Kelas, Assalamualaikum. Okey, minggu lepas kita dah belajar macam mana kita nak buat pembesaran dan pengecilan melalui kaedah nisbah sisi. Jadi, untuk kelas hari ini, cikgu nak masuk untuk kaedah nisbah luas pula. Okey, so nisbah luas ni dia berbeza sedikit. Okey, cara nak buat dia pun berbeza dengan kaedah nisbah sisi. Cikgu akan tunjukkan satu persatu lah langkah kerja dia. Okey. So, nisbah luas ni kalau dalam modul latihan start daripada nombor 7. Okey, latihan dia start daripada nombor 7. Jadi, cikgu akan tunjukkan contoh untuk nombor 7. Okey, first step is baca soalan dulu. Okey. So, nombor 7 dia suruh besarkan pencontoh. Okey, ni pencontoh kan. Pada rajah 7 mengikut nisbah luas 5 nisbah 3. Okey. So, first step dia kita perlu gariskan dulu. Okey, kita nampak AB ni dia tak ada garisan kan? So, kita gariskan dulu garisan dia. Garis straight. Okey, panjang pun tak apa. Okey, garisan panjang pun tak apa. Okey, lepas tu step nombor 2 kita perlu buat garisan serenjang. Okey, garisan serenjang macam mana? Cikgu dah ajar dulu. Okey, garisan serenjang adalah garisan bersudut 90 darjah. Okey, so kita pakai T-square dan set square sahaja. Okey, dekat mana nak buat garisan serenjang? Pada titik A. Okey, so kita pakai set square kita dengan T-square, kita garis menegak. Okey, so kita dah dapat garisan serenjang. Okey, itu adalah step nombor 2. Okey, kenapa kita kena buat garisan serenjang ni? Okey, ini kita nak pastikan, okey, A ni adalah kita punya titik tengah. Okey, ini adalah titik tengah kita. Okey, so sebab, okey, kenapa dia berbeza dengan nisbah sisi? Okey, nisbah luas ni dia ada bulatan. Kita kena buat bulatan. So, ini A ni adalah titik tengah pada bulatan kita. So, kita pun ambil jangka lukis. Okey, okey. Macam mana pula dengan jejari bulatan? Kat mana nak ambil jejari bulatan? Okey, jejari bulatan adalah jejari AB. Okey, so cucuk pada titik A. Okey, dan ambil jejari AB ni. Okey, lepas tu kita buat bulatan, separuh bulatan saja. Okey, separuh bulatan. Okay, cikgu buat banyak kali sebab cikgu takut tak nampak. Okey. Okey, so cikgu dah dapat separuh bulatan cikgu. Okey. Lepas tu itu adalah step nombor 3. Okey, cikgu ulang. First kali cikgu panjangkan supaya kita nampak garisan ni. Okey. Lepas tu cikgu buat garisan menegak pada A. Okey, A sebagai titik tengah, cikgu buat separuh bulatan. Okey. Step nombor 4 barulah kita buat garisan condong. Okey, kat mana? Pada A juga. Okey, A ni pusat pun boleh dijadikan pusat pembesaran jugalah. Okey. So, kita pun buatlah garisan condong. Okay, tak kisah berapa kecondongan dia, buat garisan condong. Okay. So, yang ni step dia macam nisbah sisi juga. Okay. Kita tengok nisbah luas berapa dia bagi. So, yang paling besar adalah 5. So, kita bahagikan kepada 5 bahagian. Cucuklah dekat sini. Okay. 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita label lah supaya kita lebih nampak. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay.
Okey, lepas tu bila kita tengok soalan, dia kata nisbah 5, nisbah 3 kan. So, dekat titik 3 ni, kita gariskan ke sini. Okey, ke hujung bulatan tadi. Okey, so nombor 3, garis ke hujung bulatan. Itu adalah step nombor berapa dah? Nombor 5. Okey, so gariskan dulu. Okey, so kat sini kita sebenarnya dah boleh label 3 prime. Okey, sebab ni 3, kita labelkan 3 prime kat sini. Okey, lepas tu kita bina garisan selari dia. Okey, kita selarikan dia. Selarikan pada mana? Okey, kat mana kita nak selarikan? Kita tengok soalan. Okey, kat 5. Sebab dia bagi nisbah 5, nisbah 3. So, kita selarikan pada 3 ni pada nombor 5. Okey. So, nombor 5 kat sini. Okey. So, dapatlah kita labelkan sebagai 5 prime. Okey, sebab 5 prime. Okey, lepas tu kita perlu buat satu lagi bulatan. Okey, bulatan yang sama macam tadi. Cuma macam mana nak buat bulatan tu, kita kena dapatkan titik tengah dia. So, kita bahagikan garisan antara B dan 5 prime. Okey, macam mana nak bahagi garisan? Buka jangka lukis dan bahagi saja garisan. Okey, tanda. Okey, kat 5 prime ni cocok kat sini. Okey, tanda dan tanda. Okey, so lepas tu kita boleh gariskan dia. Okey, bila kita garis, kita nampak apa ni kat sini? Ini adalah titik tengah. Okey. So, daripada titik tengah tu lah kita akan bina bulatan. Okey, jejari apa? Jejari titik tengah ni dengan 5 prime tadi. Buka sampai 5 prime. Okay, so buatlah bulatan. So kita akan nampak dua bulatan kat situ. Okey. So bila kita nampak bulatan, okey, kita boleh nampak dekat sini ada garisan menyilang. Okey, garisan menyilang dengan garisan serenjang tadi. Okey, bulatan tersebut menyilang dengan garisan serenjang pada A. Okey, so kita boleh labelkan sini X, sini adalah Y. Okey. Lepas tu bila kita dah dapat macam ni, kita pun bina garisan selari. Okey, mula kita gariskan dulu X kepada B. Okey, X kepada B. Lepas tu kita selarikan garisan ni, kita selarikan ke Y. Okey. Okay. So, daripada Y ni kita pun selarikan ke sini. Okay, kat sini lah barulah kita dapat B prime kita. Okay, panjang sikit step dia nak dapatkan B prime. Kalau tadi kita terus dapat B prime kita. So, yang ni memang ni lah step dia. Kena buat benda ni dulu barulah dapat B prime. Okay, bila dah dapat B prime, step dia dah sama dah. Okay. Macam tadi juga, bina garisan pancaran. So, kita buat satu-satu lah. AC. Okay, pancarkan. Lepas tu, kita selarikan. Okay, selarikan pada titik B prime tadi. Biar dia bersilang pada garisan pancaran. Okay, so dapatlah C prime kat sini. Lepas tu kita ulang lagi step yang sama. Kita buat garisan pancaran pada AD ni. Okay, lepas tu kita selarikan lagi garisan di sini.
kita selarikan lagi kat sini. Okay, so kita dapatlah D prime kat sini. And then last sekali kita selarikan yang ini. Okay, dapatlah kita punya objek, pembesaran objek kita. Okay, lupa nak gariskan kat sini tadi. Okay, so dah siap lah cikgu punya objek. Last kali kita cuma hitamkan saja. Hitamkan objek yang sebenar menggunakan pensel 2B. Okey, dah siap soalan nombor 7. Okey kelas, next cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak buat soalan nombor 10. Okey, first kali untuk soalan nombor 9 dan nombor 8, cikgu nak kamu semua buat latihan. Okey. So, first kali bila dapat je kertas soalan, kita baca dulu soalan. Okey, dia kata suruh kita kecilkan pencontoh. Okey, ni pencontoh ABCDF mengikut nisbah luas 3:5. Okey. So, apa first step dia? Okey, first step dia kita gunakan kita punya T-square untuk kita buat garisan kat sini. Okey. Kita buat dulu garisan memanjang. Okey. Okey, so kita buat garisan kat situ. Lepas tu, kita pilih kita punya pusat pengecilan. Okey, so dekat sini untuk soalan ni cikgu akan pilih pusat pengecilan pada A. Okey. Lepas tu, cikgu akan lukiskan garisan serenjang pada pusat pengecilan. Okey, garisan serenjang boleh dilukis menggunakan T-square dan Z-square. So, kita lukis buat macam ni and kita garis je. Okey, garis serenjang. Okey. Okey, bila kita dah dapat garis serenjang, kita tengok dulu soalan. Dia bagi nisbah 3:5. So, kita pilih nisbah yang paling besar iaitu nisbah 5. Lepas tu kita bahagikanlah menggunakan kaedah pembahagi garisan tu. Kita pun bahagi kepada 5 bahagian. So, yang ni tak perlu buat garisan condong. Okey. Terus je bahagikan garisan kepada 5 pada A, pada titik A ni. Okey, so tu okey. So, dapatlah 5 bahagian, kita label lah supaya lebih nampak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu step yang seterusnya kita perlu bahagi 2 garisan. Okey, kat mana nak bahagi 2 tu? Pada, kita cocok pada 5. Okey, kita buka jangka lukis supaya sampailah ke tanda. Okey, tanda. Okey, lepas tu kita cocok pula dekat F. Kita pun tanda. Okey, tanda dan tanda. Okey, tak sampai. Back semula. Okey, sampailah dia bertemu. Lepas tu kita gariskan dia menggunakan square. Garis lurus je. Okey, pastikan pakai garisan binaan. Okey, lepas tu bila kita dah buat garisan pembahagi 2 ni, ini adalah titik tengah untuk kita punya separuh bulatan. So, kita dah boleh buat separuh bulatan menggunakan jejari sini dan F. Titik tengah dan F. Okey, so kita pun buatlah. Okey. So, bulatan kita akan bertemu pada 5 dan F. Okey. Lepas tu, lepas kita dah buat separuh bulatan, kita perlu buat bahagi 2 lagi garisan. Okey, dekat mana pula nak bahagi 2?
Okay, kita tengok dekat nisbah dia. Dia bagi dekat nombor 3. 3 nisbah 5 kan? So, kita dah buat dah dekat 5 tadi. So, kita buat pula dekat 3. 3 dan F. Bahagi 2 garisan antara 3 dan F. So, kita pun cucuklah pada 3. Okay, buka besar sikit. Tanda. Sini. So, pada F. Okay, tanda dan tanda sini. Okay. Lepas tu kita dah boleh gariskan. Okay, so kita dapatlah satu lagi titik tengah untuk kita punya second bulatan, separuh bulatan. So kita pun buatlah bulatan lagi, separuh bulatan lagi pada titik F ni, jejari sini dan F. So buatlah. Okay, dia akan bertemu pada nombor 3 tadi. Okay, so dapatlah kita punya dua separuh bulatan ni. Okay, lepas tu jangan lupa kita tengok garisan yang menyilang pada garisan serenjang kita tadi. Okay, dekat sini ada titik menyilang. Okay, dekat sini dengan dekat sini. So, cikgu labelkan kat sini X, sini adalah Y. Okay, lepas tu disebabkan kita nak kecilkan pencontoh ni, kita gariskan dulu Y ni pada F, pada titik F. Okay, kita gariskan dia pada titik F, Y pada titik F. Lepas tu kita perlu selarikan garisan ni dekat titik X ni. Okay, selarikan dia sampailah sini. Okay, sampai situ and kita akan dapat F prime kat sini. Okay, cikgu labelkan F prime. Okay. So, bila kita dah dapat F prime, maka kita dah boleh bina garisan pancaran lah macam step yang sebelum ni. Okay, daripada pusat ni, kita gariskan pada sudut E ni. Pada E ni. Garis. Okay. Lepas tu, kita buat satu-satu. Sampai kita dah garis tu, kita pun selarikan EF ni. Selarikan EF ni. Okay, selarikan supaya dia bertemu garisan yang pancaran tadi. Okay, nak garis tu dekat titik F prime ni. Okay, daripada F prime ni, kita selarikan sehingga dia bertemu garisan pancaran ni. So, dekat sinilah adalah E prime. Okay. Lepas tu, kita tengok soalan dia. Okay, gambar rajah tu ada apa ni? Ada diberi lengkuk. So, bila diberi lengkuk macam ni, kaedah dia sama macam nisbah sisi hari tu. Okay, kita dah belajar nisbah sisi hari tu. So, sama juga kaedah dia. Okay, kita buat garisan pancaran dulu. Okay, daripada pusat A, gariskan pada titik tengah ni. Okay, gariskan. Lepas tu jangan lupa gariskan pada hujung D ni. Okay, A ni garis pada D. So, dapatlah macam tu. Okay, lepas tu step yang seterusnya, daripada E ni kita garis ke titik tengah. Okay. Okay, lepas tu daripada titik tengah ni gariskan pada D. Okay. Bila kita dah dapat macam tu, barulah kita boleh selarikan dia. Okay, nak selarikan kat mana? Dekat titik E prime ni. Okay, dekat titik E prime ni. So, kita nak selarikan dia menggunakan sesiku set. Okay, yang bawah jangan gerak, gerakkan yang atas sahaja. So, pada titik E prime ni, kita garis sehingga bertemu sehinggalah dia bertemu garisan pancaran yang titik tengah tadi. Okay, lepas tu selarikan pula yang ni. Okay, kat sini selarikan sampailah sini. Okay, sampailah dia bertemu garisan pancaran pada D tu. Okay, so inilah D prime.
Okay, bila dah dapat macam tu, dah ada titik tengah baru. Okay, kat sini titik tengah baru. Kita bolehlah buat lengkuk dia. Okay. Kat sini, kita pun buat lengkuk. Okay, lengkuk kat situ. Okay, lepas tu bila dah siap lengkuk, dah settle dah. Yang ini kita dah settle, lengkuk ni dah settle. So, yang ni pun kita dah settle. Okay, so kat sini kita belum settle kan? So, kita buatlah garisan pancaran lagi pada A dan pancarkan kat C. Okay, kat situ. Okay, lepas tu kita boleh gariskan garisan di sini. Gariskan pada D prime. So, di situ. Okay, kita pun gariskan pada D prime ni. Okay, sampailah dia bertemu garisan pancaran C ni. Okay, so ini adalah C prime. Okay. And then, untuk kita dapatkan B prime, kita cuma selarikan dia je. Okay, daripada sini, selarikan dekat C prime ni. Sampailah dia bertemu sini. Sampailah dia bertemu kat sini. Okay, so ini adalah B prime kita. Okay. Okay, so dah settle lah untuk objek tu. Tapi kita ada satu lagi kita tak settle lagi kat sini. Okay, so semi bulatan ni dekat sini kan. So macam mana kita nak buat dia? Okay, first step is untuk nak bina semi bulatan kecil tu, kita unjurkan garisan semi bulatan ni pada C. Okay, so unjurkanlah semi bulatan ni kat C ni. So kat hujung ni kita unjur ke sini. Lepas tu yang titik tengah dia pun kita unjur ke sini dengan yang hujung ni. Okay, lepas tu kita pun buat garisan pancaran pada garisan semi bulatan tu. Okay, garisan pancaran macam tadilah dekat pusat ni. So buatlah dekat setiap penjuru dia pada pusat ni. So kat sini dekat titik tengah pun buat sampai A dengan A ni sampailah sini. Okey, dapatlah garisan pancaran. Okey. Lepas tu barulah kita selarikan garisan ni dengan C prime tadi. Okey. Kat sini awak kena tengok titik dia betul-betul sebab akan ada yang keliru. Okey, sebab dia banyak sangat garisan. So kita kena selarikan garisan ni, selarikan dengan C prime ni. Okay, garisan atas ni selarikan dengan C prime. Lepas tu kita garis hingga dia menyentuh garisan pancaran tadi. Okay, kat sini garis. Okay, bertemu pada garisan pancaran ni. Okay, lepas tu yang titik tengah ni pun kita garis sampailah. Okay, selarikan sampailah dia dekat C prime, sampailah dia bertemu garisan pancaran tadi. Okey, kat sini tengok betul-betul mana satu garisan pancaran. Okey, jangan tertukar. Okey. Lepas tu yang last sekali garisan ni. Okey, garisan yang kita garis pada hujung ni. Kita selarikan dekat C prime sampailah dia bertemu garisan pancaran tadi. So, bila dah macam tu, kita pun dah boleh gariskan dia. So, itulah. So, ini adalah straight line cikgu lah. Kita punya tapak semi bulatan tu. Lepas tu, ada titik tengah baru ni.
Okey, ni adalah titik tengah baru cikgu yang tadi kita dah jumpa. Titik tengah dia kita pun dah boleh buat semi bulatan. Okey, dah siap. So kita dah boleh hitamkan lah yang lain tu. Okay, so hitamkan yang lain. Okay, daripada sini ni kita hitamkan kat sini. Lepas tu kat sini. Sini. Okay, lepas tu ni. Okey, so dapatlah cikgu punya jawapan dia yang kita ataupun rajah yang kita dah kecilkan tu. Okay, so itu dah step untuk nak buat soalan nombor 10. Jadi untuk soalan nombor 8 dan 9 pastikan awak buat latihan. Okey. Kalau apa-apa boleh tanya ya. Okey.